Shalom, salam damai saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan telah sediakan di mana kita dapat bersama lagi dalam ibadah online hari ini. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami dan pengakuan iman Rasul. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi dan menyembah Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami di sepanjang minggu ini, dan kami bersyukur masih lagi diberi waktu untuk kami bersama beribadah melalui ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa menyerahkan semua kami yang ada yang menyertai ibadah online ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kuduskan dan layakkanlah kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi Yesus puji dan hormat dan kuasa mulia, sembah Raja mulia. Mari bersama-sama katakan, mulia sembah Raja mulia, haleluya. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat dan kuasa.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Raja. Kita mengagungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah. We welcome you, Lord. Berdiri ditinggikan, dipuji. Sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, we glorify your name, oh God. Sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tinggikan Dia. Sembah dan puji, amin. Sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, praise the God, wonderful Jesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati kita untuk persembahan pemberian. Sebelum itu, marilah kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Engkau telah berikan pada kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Engkau ya Tuhan, dan segala kecukupan yang Engkau telah berikan pada kami. Bapa, pada
Saat ini kami mau memberi apa yang ada pada kami sebagai pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati Tuhan tangan yang memberi dan berkati juga majikan kami dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan pemberian dijalankan, marilah kita menyanyikan lagu Engkau Baik. Mari bersukacita bagi hari ini. Dia Yesus yang baik bagi setiap kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tangan-Mu, mengangkat tangan dan bersorak. Mari sama-sama kita seru Allah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Lagi katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tangan-Mu, bersorak. Mari dengan segenap hatimu semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari Bapak Saudaraku, angkat jempol kita semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Bisa lebih dahsyat. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 15 hingga 20. Matius pasal 7 ayat 15 hingga 20. Pokok dan buahnya. Waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepada kamu dengan rupa domba, tetapi sebenarnya mereka seperti serigala buas. Kamu akan mengenal mereka melalui hasil perbuatan mereka. Belukar berduri tidak menghasilkan buah anggur,
dan semak berduri tidak menghasilkan buah arang. Tetapi pokok yang subur menghasilkan buah yang baik, dan pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang subur tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, dan pokok yang tidak subur tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang lalu dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal nabi palsu melalui perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Missionary RNG akan menyampaikan khotbah yang bertema berjaga-jagalah tentang nabi palsu. Damai sejahtera kepada saudara-saudari seiman dalam Kristus di mana-mana pun Anda berada. Semoga Allah Bapa memberkati kalian pada permulaan sampai ke hujung. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan di syurga, kami ingin mengucapkanlah puji syukur kepada Engkau kerana Engkau sentiasa Allah yang baik terhadap kami Tuhan. Dalam sepanjang minggu ini kami mengalami kuasa-Mu, kami membolehi kekuatan yang baharu pada setiap hari untuk menjalani dan melaksanakanlah pelayanan di mana-mana pun kami berada. Kerana kami berada di bumi ini, menjadilah pekerja Kristus yang dipakai oleh Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan masa ini kepada Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah memenuhikan tempat ini dan jugalah mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Agar semua perkongsian dan penyampaian firman Tuhan ini dipimpin oleh kuasa-Mu Tuhan. Mohon Engkau lah memberkati kami pada permulaan sampai ke akhir. Dan dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu mengikatkan dan jugalah perintahkanlah roh-roh jahat keluar dari tempat ini. Dan janganlah melakukan gangguan semasa kebaktian ini dijalankan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-jemaat yang di merata-rata tempat yang mereka berada Tuhan. Engkau menjaga keselamatan mereka. Engkau menyertai mereka. Engkau bukakanlah hati rohani mereka agar mereka menerima firman-Mu dan memperbaharui kehidupan mereka menjadi seorang Kristian yang benar. Yang betul-betul bolehlah memancarkanlah cahaya Kristus di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, saya ingin berkongsi saksi tentanglah satu perkara yang berlaku beberapa bulan yang lalu, di mana salah seorang saudari ataupun jemaat yang saya panggil dia dari gereja telah menghantar mesej bagi saya dan berkata bahawa dia ingin mencari seorang teman rohani untuk meneliti Alkitab. Sebelum dia mencari saya, dia juga pernah menghubungi beberapa orang ataupun saudari dari gereja tersebut, tetapi mereka telah menolaknya dan memberi alasan lain untuk mengelakkan dia. Oleh itu, dia mulalah mencari sasaran yang seterusnya. Maka dia pun teringat saya dan terus menghubungi saya. Pada permulaan, dia menunjukkan diri sangat rendahkan diri dan amat haus akan firman Tuhan, serta ingin mau mengetahui lebih lanjut tentang ajaran dalam Alkitab. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak dapat mengabaikan domba Allah. Oleh itu, saya pun mula membimbing dia dan mengambil berat terhadap keadaannya. Selepas beberapa hari kemudian, dia tidak menghubungi saya lagi. Pada masa itu, saya pun sangat sibuk dengan pelayanan yang lain, sehinggalah saya terlupa tentang saudari itu. Pada suatu hari, saya post firman Tuhan dalam Facebook saya, di mana ayat Alkitab berasal dari Wahyu bab 20 ayat 10 yang mengatakan iblis yang telah memperdaya mereka itu terus dihumbangkan ke dalam lautan api dan belerang tempat binatang, dan nabi palsu telah dicampakkan. Mereka akan diseksa siang malam selama-lamanya. Selepas saya post firman Tuhan ini dan diikuti dengan perkongsian yang saya telah tulis, iaitu nabi palsu dan Kristus palsu yang cuba menyampaikan ajaran sesat dan mempengaruhi umat Allah. Jika kamu tidak bertaubat dan kembali kepada Tuhan, maka kamu akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatanmu. Tidak lama kemudian, dia membalas
dengan perkataan yang sangat kasar terhadap saya. Dia suruh saya baca Alkitab dengan teliti dan lihatlah catatan dari buku Matius dan juga buku Yohanes. Dia cuba memilih ayat-ayat tanpa menurut kelengkapan ayat tersebut dalam Alkitab dan menyalahgunakannya. Pada masa itu saya tidak mau membalas apa-apa pun. Saya berdoa kepada Tuhan supaya tunjukkanlah jalan yang benar kepada dia dan berikanlah hikmat kepada hamba untuklah menerangkanlah kepada dia tentang kebenaran Tuhan dan ajaran dalam Alkitab. Sebelum itu, saya mula menyiasat kerana ingin tahu mengapa dia rasa tidak tenang hati dengan ayat Alkitab dan perkongsian yang saya telah tulis itu. Maka saya pun masuk dalam Facebooknya dan didapati bahawa kesemua perkongsiannya adalah berkenaan dengan ajaran sesat, iaitu Eastern Lightning ataupun dikenali sebagai kilat timur. Yang pada zaman ini memang kian merabat di merata-rata dunia. Berkenaan dengan kes tersebut, saya mau terangkan sedikit latar belakang sejarah tentang ajaran sesat ini supaya kalian boleh lebih berhati-hati apabila melayari internet untuk membaca sesuatu artikel atau menonton video yang mungkin akan membimbingmu ke arah jalan sesat, ataupun sebelum kamu seseorang di dalam Facebook, iaitulah dari negara asing, kamu mesti berhati-hati. Kilat Timur ataupun dinamai sebagai Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan sebuah gerakan agama yang bersifat rahsia dan sesat secara teologi yang telah bermula di negara China, di mana iaitu pada tahun 1991. Para penganut kilat Timur juga dianggap sebuah kumpulan kultus hari kiamat yang berpengaruh. Jika anda melihat simbol ini dalam laman web ataupun namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, ketahuilah ia adalah ajaran sesat dan jangan cuba selidik ataupun melanjutkan bacaan artikel serta menonton video dalam laman tersebut. Anda tidak tahu bahawa di sebaliknya ada kuasa gelap yang mempengaruhi keseluruhan pertubuhan itu. Jika anda tidak kuat dalam keimanan dan tidak faham akan kebenaran Allah, maka anda mungkin akan dipengaruhi oleh ajaran tersebut, seperti saudari itu. Pengasasnya menamai gereja sebagai Eastern Lightning ataupun kilat dari timur adalah kerana namanya berdasarkan buku Matius bab 24 ayat 27, iaitu sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kumpulan ini percaya bahawa Allah sekali lagi menjadi manusia dan kali ini sebagai seorang perempuan yang berasal dari negara China, iaitu bernama Yang Xiangbing, yang juga menggelarkan dirinya Lightning Deng atau Deng Kilat. Dipercayai bahawa dia hanyalah sebagai ketua secara nama sahaja untuk Eastern Lightning. Tetapi ketua ataupun pengasas yang sebenarnya kemungkinan adalah kekasihnya yang bernama Zhao Weishan. Dialah orang yang pertama sekali mengisytiharkan bahawa Yang Xiangbing adalah ilahi. Mereka mengajar bahawa pada zaman dahulu, iaitu Perjanjian Lama, adalah berkenaan dengan hukum Taurat. Dalam Perjanjian Baru pula adalah berkenaan dengan Yesus Kristus. Dan pada zaman sekarang, kedua-dua itu sudah tiada lagi. Kerana kini adalah berkenaan dengan kerajaan Tuhan, iaitu zaman akhir. Dan mereka mengebar bahawa kerajaan Yesus pada zaman dahulu belum siap dan sempurna.
kini datanglah seorang yang akan menyempurnakan kerajaannya. Saudara-saudari sekalian, sila dengar dan ingat, gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah sebuah kumpulan yang berbahaya, yang menyangka kecukupan tentang kitab suci ataupun Alkitab, dan mereka menambahkan dalam akhir ayat tersebut dengan ajaran-ajaran tambahan secara manusiawi. Yang didakwa adalah ajaran-ajaran yang diilhamkan. Ajaran baru ini datang dari seorang wanita yang dilihat sebagai inkarnasi kedua Allah dan yang menggelarkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka menolak kepercayaan Tritunggal, iaitu Allah Bapa, Anak Tunggal Allah dan Roh Kudus. Sebenarnya adalah satu. Pengorbanan Yesus diperendahkan dan pekerjaannya di kayu salib dianggap tidak berkuasa untuk menyelamatkan sepenuhnya. Walaupun kumpulan itu secara mulut mereka hormat kepada pengorbanan Yesus, tetapi mereka tetap menekankan bahawa keselamatan yang sejati dan mutlak hanya dapat diperolehi melalui ketaatan kepada ajaran baru mereka. Saudara-saudari sekalian, pada zaman kini munculnya banyak ajaran sesat yang menyampaikan ajaran yang salah kepada umat Tuhan. Sepertilah yang dicatatkan dalam buku Matius bab 7 ayat 15 sampai 20, di mana Yesus menekankan ajarannya bahawa orang yang masuk lewat jalan yang sempit harus berwaspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyatakan mereka hendak menuntun orang-orang percaya, tetapi sesungguhnya mereka melakukan penipuan. Mereka menyamar sebagai domba, jelas merupakan kontras yang nyata dengan serigala yang buas. Umat Tuhan, iaitu sepanjang zaman haruslah berwaspada terhadap para pemimpin yang palsu dan mengenali mereka melalui buah yang dihasilkan dalam hidup, yakni berbagai ajaran yang dihasilkan oleh para nabi palsu ini, dan bukan apa yang mereka lakukan, kerana penampilan lahiriah mungkin tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ujian bagi seorang nabi adalah keselarasan ajarannya dengan Alkitab. Tuhan Yesus gunakan pokok, iaitu pokok yang berduri, pokok buah, sebagai ibarat tentang nabi palsu dan Kristus palsu serta orang yang mengikut mereka. Pokok yang tidak baik dan sedang membusuk itu tidak ada harga, tidak ada nilai, dan langsung tidak berguna. Pokok yang tidak menghasil buah yang baik bagailah pokok yang tidak berharga. Ia perlu dibuang dengan secepat mungkin sebelum mencemarkan yang lain. Saudara-saudara sekalian, pada zaman akhir ini, di rata-rata tempat kita boleh mendengar dan maupun di dalam laman ataupun internet yang telah wujud ramai nabi palsu dan Kristus palsu yang bernubuat tentang zaman kiamat serta melakukan mujizat. Mereka menyalahgunakan firman Tuhan untuk mempengaruhi umat Allah dan melakukan mujizat untuk menarik perhatian orang ramai, supaya mereka akan mempercayai kepada mereka. Ajaran sesat dan tipu muslihat dalam kuasa keajaiban adalah salah satu saluran yang dipakai oleh kuasa iblis untuk membutakan mata dan telinga rohani bagi orang percaya, yang memperdayakan para pengikutnya untuk menyesatkan umat Allah dan membimbing mereka ke arah jalan maut. Walaupun orang percaya yang tidak sentiasa berjaga-jaga dan amalkan kehidupan dalam firman Tuhan, lihat mereka juga akan terperangkap dalam ajaran tersebut. Sebagaimana yang dicatatkan dalam Alkitab, iaitu dalam buku Matius bab 24 ayat 24. Ya, kerana beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan menunjukkan pelbagai mujizat serta keajaiban untuk memperdaya orang, kalau boleh termasuklah umat Tuhan. Pada zaman dahulu wujudnya ajaran sesat
Tuhan Yesus pernah mengingatkan para pengikutnya maupun kepada orang Kristian pada zaman kini dengan berkata, berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba tetapi sebenarnya serigala ganas. Semasa saya mengerti kursus berkenaan dengan pengenalan ajaran sesat pada beberapa bulan yang lalu, salah seorang pastor telah berkongsi saksi akan pengalamannya dengan seorang jemaat yang telah dipengaruhi oleh kilat timur, dan jemaat itu adalah salah seorang pemimpin gereja yang kian lama melayani di dalam gereja. Semenjak dia dipengaruhi oleh ajaran daripada kilat timur, dia selalu menyampaikan perkongsian tentang ajaran tersebut kepada jemaat yang lain. Sehinggalah beberapa orang pun dipengaruhi olehnya. Apabila perkara ini dibongkar dan dibawa kepada pastor itu, maka dia berjumpa dengan jemaat itu dan cuba menasihat dia supaya jangan mengebar ajaran tersebut dan kembalilah kepada kebenaran Tuhan. Namun demikian, jemaat tersebut tidak mau mendengar nasihat. Malah semakin giat dalam penyebaran ajaran sesat itu. Akhirnya, perkara ini telah diketahui oleh semua pemimpin gereja dan juga pastor, sehinggalah mereka terpaksa mengambil tindakan agar dia boleh undurkan diri dan tinggalkan gereja tersebut. Pada suatu hari, jemaat itu menunjukkan kemarahannya dan cuba mengeram pastor itu. Tetapi amat bersyukur kepada Tuhan kerana dia, yaitu Allah, tetap menyertai pastor dalam segala situasi pun agar hambanya bebas daripada ancaman kejahatan tersebut. Kejadian itu juga mengingatkan saya kes yang terjadi beberapa bulan yang lalu di mana saudari itu yang dipengaruhi oleh ajaran sesat juga menunjukkan kemarahannya dengan mengeluarkan perkataan kasar untuk mengancam saya. Melalui perkara itu, firman Tuhan telah muncul iaitu dari ayat 17 sampai 18 sebagai peringatan kepada saya supaya sentiasa berjaga-jaga dengan pengaruhan yang kian merabat di merata-rata tempat iaitu ajaran sesat. Mereka menutupkan diri dengan pakaian domba tetapi sebenarnya adalah serigala ganas. Oleh itu, kita mestilah sentiasa berjaga-jaga agar tidak dipengaruhi oleh ajaran sesat dan juga tidak terlalu dipengaruhi oleh kuasa mujizat yang datang dari iblis sehinggalah kita mengabaikan kebenaran Tuhan dan keimanan dalam Kristus. Sepertilah peringatan dan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul Petrus dalam catatan surat yaitu 1 Petrus bab 5 ayat 8, kawallah dirimu dan berwaspadalah kerana musuhmu iblis merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Saudara-saudari sekalian, adalah tidak mungkin bahawa seseorang penganut agama sesat akan berbuah kudus dalam kehidupannya kerana di dalam mereka tidak ada hidup Kristus. Walaupun tangan mereka memegang buku Alkitab, tetapi mereka tidak menyampaikan kebenaran Tuhan kerana mereka hanya memetik ayat dari sini dan sana untuk menciptakan satu ajaran yang baru iaitu ajaran palsu. Mereka tidak mengaku bahawa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah dan dialah Allah sendiri sebagaimana yang dicatatkan dalam buku Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita, kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Allah Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Mereka, yaitu pengikut ajaran sesat, tidak percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya ke dalam hidup. Bagaimana pula mereka boleh berbuah kudus? Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Hanyalah orang yang hidup di dalamnya boleh berbuah kudus dan baik. Yesus Kristus berkata,
Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalamku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpa aku, kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Oleh itu, pokok yang subur dalam Kristus tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Ya. Dan pokok yang tidak subur, iaitu di luaran hidup Kristus, tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Sepertilah jemaat itu yang cuba mengerang pastor dan juga saudari itu yang mengerang saya melalui perkataannya. Jika Tuhan yang mereka mempercayai adalah Tuhan yang esa, penuh kesabaran dan kasih, maka mereka juga adalah anak Allah yang mempunyai sifat serupa dengan Allah. Dan jika ajaran yang disampaikan atau diterima oleh mereka itu adalah kebenaran Tuhan, sudah pasti mereka akan berbuah kudus, bukan menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara-saudari sekalian, kita dapat mengenal mereka daripada hasil perbuatan mereka. Janganlah diperdaya dan dipengaruhi oleh ajaran sesat, sehinggalah anda jauhkan diri daripada keselamatan Kristus. Ingatlah, setiap orang pasti akan menghadapi penghakiman Allah setimpa dengan perbuatannya. Sebagaimana yang dicatatkan dalam buku Ibrani bab 9 ayat 27, sebagaimana manusia ditentukan mati sekali dan selepas itu dihakimkan, dan diikuti dengan ayat seterusnya, iaitulah dari 2 Korintus bab 5 ayat 10, kita semua akan dihadapkan ke pengadilan Kristus dan setiap orang akan menerima balasannya setimpa dengan perbuatan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Orang yang tidak menghasilkan buah yang baik akan diterbang dan dibakar. Dan sesiapa yang tidak tetap di dalam Kristus adalah seperti ranting yang dikerat lalu dibiarkan kering. Kemudian dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Sebagaimana dicatatkan dalam buku Yohanes bab 15 ayat 6. Firman Tuhan sangat tajam sekali. Bagailah sebilah pedang yang tajam sedang mencucuk ke dalam hati setiap orang percaya. Kini kalian telah memperolehi keselamatan Kristus. Ingatlah, teruskanlah berjuang hidup dalam Kristus dan bertumbuh dalam kerohanian sedang berbuah baik, agar Allah Bapa meredai hasil buah yang disembahkan di atas mezbahnya. Saudara-saudari, kita sudah berada dalam zaman akhir. Haruslah kita hidup berjaga-jaga agar tidak dipengaruhi oleh ajaran sesat. Dan janganlah hanya berfokus akan mujizat sehinggalah mengabaikan kebenaran Allah. Ingatlah bahawa bukan ajaran manusiawi ataupun mujizat yang menyelamatkan kita daripada kematian dosa dan memberikan kita harapan hidup kekal. Tetapi hanyalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dan memberikan hidup baharu. Seterusnya, jika kita haus akan firman Tuhan, dia memanglah merupakan perkara yang sangat baik. Tetapi ingatlah, jangan hanya mendengar khotbah yang disampaikan oleh para pengkhotbah sahaja ataupun membaca bahan perkongsian dari laman web untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup rohani. Semua ini tidak akan memberi anda kepuasan. Anda tidak tahu kemungkinan dalam laman web itu adalah penyampaian ajaran sesat. Oleh itu, janganlah kita mempunyai kelakuan yang malas membaca keseluruhan Alkitab dengan secara berulangan dan memperolehi cahaya rohani melalui pimpinan kuasa Roh Kudus untuk memahaminya. Sekiranya ada persoalan berkenaan dengan keimanan dan ajaran firman Tuhan, dinasihatkan supaya saudara-saudari seiman boleh membangkitkan soalan tersebut kepada pastor ataupun pemimpin gereja yang mempunyai pertumbuhan kerohanian yang kuat. Mereka adalah gembala Allah yang dipanggil oleh Tuhan untuk membimbing domba Allah ke arah keselamatan abadi. Untuk memastikan sama ada seseorang itu menyampaikan ajaran sesat ataupun sebaliknya, kita boleh lihat adakah mereka mempercayai dan mengaku bahawa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Dialah Allah sendiri dan juga juru selamat dunia. Jika mereka mempunyai ajaran yang lain selain daripada yang dinyatakan tadi,
maka kalian haruslah berhati-hati dan menjauhikanlah diri daripada mereka, supaya tidak dipengaruhi oleh ajaran sesat dan tinggal keselamatan Kristus. Selain itu, Anda boleh mengenal mereka daripada hasil perbuatan mereka, kerana tercatatlah dalam firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab, pokok yang subur tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pokok yang tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Sebagaimana catat dalam ayat 18. Ingatlah saudara-saudari sekalian, setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumbang ke dalam api semasa menghadapi penghakiman Tuhan pada suatu hari nanti. Oleh itu, peganglah, kuatkanlah dalam keimananmu agar tidak tergoyang oleh ajaran sesat nanti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Nama firman-Mu sangat-sangat tajam sekali. Sepertilah sebilah pedang yang mencucukkan ke dalam hati kami, Tuhan. Akan tetapi firman-Mu ini adalah kebenaran, jalan dan hidup yang menuju ke arah keselamatan abadi. Kerana Yesus Kristus dia berkata, Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang yang dapat datang kepada Allah Bapa di syurga melainkan melalui Yesus Kristus. Tuhan, mohon Engkau tunjukkan kuasa-Mu, cahaya-Mu di seluruh dunia, Tuhan. Bimbingkan mereka yang terpengaruh oleh ajaran sesat, yang terikat oleh kuasa gelap ini, supaya mereka boleh dibebaskan dan mereka boleh menemui-Mu dan juga menuju ke arah keselamatan abadi, Tuhan. Kami juga mohon Engkau ampunlah segala kesalahan yang pernah mereka lakukan, maupunlah Engkau memberikan kami kasih yang berlimpah-limpah ini yang datang dari Yesus Kristus untuk mengasihi mereka, untuklah membimbing mereka ke arah keselamatan-Mu, Tuhan. Dan sentiasa berdoa untuklah golongan yang mengikut ajaran sesat ini, kerana mereka masih tidak mengenali-Mu, Tuhan. Mereka hanya mengikut ajaran manusiawi, Tuhan. Oh Tuhan, mohon Engkau curahkanlah cahaya-Mu, kebenaran Engkau yang datang dari Yesus Kristus kepada semua bangsa-bangsa di seluruh dunia. Agar semua bangsa pada suatu hari nanti, mereka semua mengenali-Mu dan kembali kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sampaikan doa, mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Mari kita menerima doa berkat. Damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di syurga, dari Anak Allah Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dan keakraban Roh Kudus menyertai kalian pada permulaan sampai ke hujung. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa bagi mendoakan beberapa perkara doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja di Malaysia agar dapat memberitakan Injil dengan lebih luas dan berdoa agar gereja dapat mewujudkan suasana ibadah yang selamat, mesra dan selesa untuk semua orang. Yang perkara yang kedua, kita berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, semoga tetap memiliki iman yang teguh walaupun sekian lama tidak berkumpul beribadah bersama di gereja. Dan ketiga, kita berdoa bagi setiap orang yang sakit. Khususnya kita berdoa bagi jemaat kita, yaitu saudari Florida yang masih sakit dan kini berada di rumah. Kita berdoa untuk saudari Siti, Nilon dan saudari Subia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kerana Engkau sangat baik, dan terima kasih untuk firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami melalui hamba Tuhan, Missionary RNG Tuhan. Terima kasih atas firman
dan perkongsian firman Tuhan itu, biarlah firman Engkau itu Tuhan membawa pertumbuhan secara rohani di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau mengajukan beberapa perkara doa syafaat, dan kami percaya Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk semua gereja dimanapun berada, khususnya gereja-gereja di Malaysia Tuhan. Kami berdoa agar gereja dapat memberitakan Injil kepada orang ramai, supaya banyak jiwa-jiwa yang dapat dibawa kepada Engkau dan dapat diselamatkan Tuhan. Mohon Tuhan menyertai semua gereja supaya sentiasa memberi yang terbaik kepada semua orang Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk semua iman jemaat Tuhan, dan semua kami penginjil, pastor, dan semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Bapa, kami berdoa agar Engkau terus mengurapi semua kami, agar kami tetap mempunyai iman yang teguh Tuhan di dalam Engkau. Walaupun telah sekian lama kami tidak datang bersama berkumpul di gereja, tapi Bapa, biarlah kami Tuhan tetap memiliki iman melalui firman Tuhan. Dan kami berdoa agar semua jemaat Tuhan memiliki waktu, memberi waktu dan masa untuk mereka membaca firman Engkau Tuhan, agar mereka tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit dimanapun mereka berada, khususnya Tuhan, kami berdoa bagi Sis Florida yang kini berada di rumah dan masih lagi sakit Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Sis Florida ke dalam tangan Engkau. Mohon Tuhan sentiasa menjaga dan memberi kekuatan kepada Sis Florida, terutamanya Tuhan, Engkau tenangkanlah hati dan fikirannya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk segala ubat yang dia makan, Engkau berkati Tuhan, supaya menjadi kegunaan bagi tubuh badan dia. Dan kami juga berdoa untuk ahli keluarganya yang menjaga dia, supaya berhikmat dan pengetahuan untuk menjaga Florida dari segi makanan Tuhan, dari segi kekuatan, dan supaya mereka memiliki hati yang penuh kasih Tuhan untuk menjaga Sis Florida. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat Saudari Siti yang kakinya masih sakit. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Biarlah segala ubat yang dia gunakan Tuhan urapi, dan supaya obat yang dia pakai dapat menyembuhkan penyakitnya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Saudari Nilon. Kami juga tidak tahu apa kondisi dia sekarang Bapa, dan kami percaya Engkau lebih mengenal dia. Bapa, Engkau berkati Saudari Nilon supaya diberi kesembuhan luar biasa dari Tuhan, supaya dia dapat memiliki kekuatan yang teguh dan juga memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Ibu Subia. Dia masih lagi Tuhan tidak ada selera mau makan. Oleh itu Bapa, kami serahkan dia ke dalam tangan Engkau berkuasa, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah doktor di segala doktor. Oleh itu Bapa, kami menyerahkan si Ibu Subia ini ke dalam tangan Engkau, karena tubuh badan ini sangat memerlukan makanan Tuhan. Oleh itu biarlah Tuhan memberi selera untuk Ibu Subia Tuhan, agar dengan makanan tubuhnya menjadi kuat, dan berkati setiap ubat yang dia makan Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan untuk dia menjaga tubuh badannya sendiri. Dan kami berdoa untuk semua orang yang sakit dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Berkati dokter yang mengobati mereka, yang merawat mereka Tuhan, dan berkati semua pekerja kaki tangan yang bekerja merawat mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.